Assalamualaikum dan salam sejahtera. Racia Hau. Salam Malaysia Madani, salam satu Malaysia, salam satu Nusantara. Hai semua, apa khabar? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat walafiat, penuh semangat untuk menjalani hari dengan ceria dan positif. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan dan melimpahkan rezeki yang baik kepada kita semua, dimanapun kita berada. Kali ini kita bersiaran dari Lawas, Sarawak. Bandar Lawas terletak di bahagian utara negeri Sarawak, Malaysia. Ia berada di kawasan Limbang dan merupakan bandar yang strategik kerana berada berhampiran sempadan Sabah di sebelah timur dan Brunei di sebelah barat laut. Lawas juga terletak di sepanjang Sungai Lawas yang memberikan akses kepada penduduknya untuk aktiviti perdagangan dan pengangkutan. Bandar ini sering menjadi persinggahan utama bagi pelancong atau pengembara yang dalam perjalanan ke Sabah atau Brunei. Bandar Lawas mempunyai sejarah menarik dan unik kerana lokasinya yang strategik di utara Sarawak. Berikut adalah gambaran sejarah Lawas. Yang pertama, kawasan tradisional masyarakat asli. Sebelum era penjajahan, Lawas merupakan kawasan tradisional yang didiami oleh masyarakat asli seperti Long Bawang, Kedayan dan Murut. Masyarakat Long Bawang adalah antara kumpulan etnik utama yang tinggal di kawasan pedalaman Lawas. Mereka hidup secara tradisional dengan pertanian dan penternakan sebagai kegiatan utama. Yang kedua, pentadbiran Kerajaan Brunei. Pada zaman dahulu, Lawas adalah sebahagian daripada wilayah Kesultanan Brunei. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah penting kerana lokasinya yang berdekatan dengan laluan perdagangan maritim dan darat. Menerokah dunia mari bersama saya. Menerokah dunia. Dunia. Dunia satria ai satria ai. Menerokah dunia mari bersama saya. Menerokah dunia. Dunia.
Dunia satria, ai satria. Meneroka, dunia mari bersama saya. Meneroka, dunia. Dunia, meneroka, dunia. Dunia mari bersama saya. Meneroka. Dunia. Dunia satria, ai Meneroka, dunia mari bersama saya. Meneroka, dunia. Yang ketiga, penyerahan kepada Kerajaan Bruk. Pada tahun 1905, Kesultanan Brunei menyerahkan Lawas kepada Kerajaan Bruk, dinasti Raja Putih, sebagai sebahagian daripada pengembangan Sarawak. Penyerahan ini dilakukan untuk mengurangkan beban pentadbiran Brunei pada masa itu. Lawas kemudian dimasukkan ke dalam wilayah Sarawak dan diuruskan oleh Raja Charles Brooke. Yang keempat, perkembangan ekonomi di zaman kolonial. Semasa era Brooks, Lawas menjadi pusat perdagangan kecil-kecilan untuk komoditi tempatan. Sungai Lawas memainkan peranan penting sebagai laluan utama untuk perdagangan. Pada masa itu, kawasan ini mula dikenali sebagai pengeluar hasil bumi seperti padi, getah dan kayu balak. Yang kelima, Perang Dunia Kedua. Semasa Perang Dunia Kedua, Lawas seperti banyak kawasan lain di Borneo dikuasai oleh tentera Jepun. Selepas perang, kawasan ini kembali menjadi sebahagian daripada Sarawak yang kemudian diserahkan kepada British pada tahun 1946. Yang keenam, merdeka bersama Malaysia. Lawas menjadi sebahagian daripada Malaysia pada tahun 1963 apabila Sarawak menyertai Persekutuan Malaysia. Selepas itu, Lawas berkembang sebagai sebuah bandar kecil yang berfungsi sebagai pusat pentadbiran dan perdagangan untuk kawasan utara Sarawak. 7. Pemodenan dan pembangunan. Sejak merdeka, Lawas terus berkembang terutama dengan pembinaan infrastruktur seperti jalan raya yang menghubungkan bandar ini dengan Sabah dan Brunei. Walaupun pemodenan berlaku, bandar ini masih mengekalkan identiti tradisional dan keunikan budaya masyarakatnya. Yang ke-8, bandar dengan kepentingan strategik. Kini, Lawas dikenali sebagai sebuah bandar kecil dengan peranan strategik. Ia menjadi pintu masuk penting antara Sarawak, Sabah dan Brunei, serta memainkan peranan sebagai pusat aktiviti ekonomi dan budaya di kawasan utara Sarawak. Lawas adalah contoh bagaimana sebuah bandar kecil yang kaya dengan warisan, budaya dan sejarah terus berkembang seiring dengan zaman tanpa kehilangan nilai tradisionalnya. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Bandar Lawas. Yang pertama, lokasi strategik. Lawas terletak di titik pertemuan tiga kawasan, Sarawak, Sabah dan Brunei, menjadikannya pintu masuk utama antara wilayah-wilayah ini. Ini menjadikan Lawas lokasi penting untuk perdagangan dan perjalanan darat. Yang kedua, komuniti yang pelbagai. Penduduk Lawas terdiri daripada pelbagai etnik seperti Lung Bawang, Kedayan, Melayu, Iban dan Cina. Keharmonian kaum di kawasan ini tercermin dalam pelbagai budaya dan perayaan seperti Irau, Aco Lun Bawang ataupun Pesta Masyarakat Lun Bawang. Yang ketiga, Sungai Lawas. Sungai Lawas adalah elemen penting dalam kehidupan bandar ini.
Ia bukan sahaja menjadi laluan pengangkutan tetapi juga sumber mata pencarian bagi masyarakat tempatan, terutamanya nelayan. Yang keempat, Lawas terkenal dengan keindahan alam semula jadinya. Antara tarikan utama adalah Taman Negara Pulong Tau dan kawasan pergunungan yang sesuai untuk penggemar aktiviti mendaki. Yang kelima, makanan tempatan. Lawas terkenal dengan makanan unik seperti Nubalaya, hidangan tradisional masyarakat Lun Bawang yang menggunakan nasi dibungkus dalam daun pisang. Yang keenam, pengeluaran tembikai. Lawas dikenali sebagai pengeluar utama tembikai di Sarawak. Tembikai dari Lawas sering dianggap antara yang terbaik kerana rasa manisnya yang semula jadi. Yang ketujuh, sempadan unik. Lawas merupakan sempadan yang agak unik kerana untuk ke kawasan lain di Sarawak seperti Miri, anda perlu melalui negara Brunei terlebih dahulu, menjadikan perjalanan ini pengalaman tersendiri. Yang ke-8, Pesta Lawas. Bandar ini menganjurkan pelbagai acara dan pesta tempatan seperti Pesta Lawas yang mempromosikan budaya, makanan dan hasil seni komuniti tempatan. Yang ke-9, tarikan eco-pelancongan. Lawas adalah tempat menarik untuk aktiviti seperti memancing, berkayak dan meneroka hutan hujan tropika, menjadikannya destinasi yang digemari pecinta alam. Dan yang ke-10, iklim aman. Walaupun Lawas adalah bandar kecil, ia menawarkan suasana yang tenang dan damai, menjadikannya tempat yang ideal untuk mereka yang ingin lari dari kesibukan bandar besar.
subscribe dan bunyikan loceng untuk memotivasikan saya supaya menghasilkan video yang lebih baik dan berkualiti di masa yang akan datang. Terima kasih guys.